Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada pagi ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada minggu yang kedua. Okey, sekejap ya. Cikgu rasa sekejap sangat. Macam kita baru buat, cikgu baru hantar video 3 hari lepas, tapi sebenarnya dah seminggu dah. Jadi sekarang kita masuk minggu yang kedua dan kita akan teruskanlah sesi PDPR kita ni seperti biasa. Jadi cikgu nak sekarang ini kamu keluarkan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tahun 5 sekarang. Okey, pastikan buku teks di hadapan kamu sekarang. Okey, baik, dan sekarang ni kamu terus buka kepada muka surat 85. Okey, kita terus tengok kepada muka surat 85. Okey, iaitu berkaitan dengan kalau kita tengok dekat sini, pada sebelum ini kita belajar tentang penderaan dalam keluarga, kan? Seperti yang kita belajar minggu lepas tentang talian kasih, talian nur. Okey, saya dah cerita sedikit. Kemudian kali ini kita masuk muka surat yang baru, iaitu tentang benda yang sama juga, iaitu tentang penderaan. Okey, sekarang ni dia nak dia gambar cikgu kat depan buku kamu tu, lakonkan situasi berkata tidak. Okey, kita tengok dalam petikan yang diberikan tu apa isi penting yang diberikan. Yang pertama sekali, tajuk dia tentang kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Okey, benda untuk kita menangani masalah penderaan dalam keluarga ni dia penting. Okey, kita tengok poin yang pertama. Okey, iaitu satu, meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Okey, baik. Bila kamu tak pernah kena dera, tak pernah kena seksa, jadi kamu ni menjadi orang yang lebih yakin lah. Maksudnya kamu ni tak ada masalah dari sudut emosi dan sebagainya. Jadi kat sekolah mungkin kamu seorang yang happy, yang tak ada masalah, dan kamu bergaul dengan kawan, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan cikgu dan sebagainya. Kamu ada keyakinan diri dan juga harga diri, berbanding dengan orang yang kena dera dan sebagainya. Mereka kebiasaannya tidak emosi diorang tak stabil, kan? Jadi diorang ni masalahnya, kalau murid-murid yang ada masalah penderaan ni, mereka lebih kepada diam, tak bercakap, tak yakin diri dan sebagainya lah. Okey, kemudian kepentingan seterusnya yang nombor 2, iaitu bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baiknya. Okey, dia tak ada masalah, dia dalam hidup dia mungkin tak ada masalah, kurang masalah, jadi dia fokus terhadap kejayaan, bermotivasi lah, kan? Dia tak fikir sangat masalah, dia pergi sekolah, dia boleh belajar dengan tekun, dengan fokus, kan? Berbanding dengan orang yang ada masalah di rumah, kadang-kadang memang tak fokus lah. Dia akan terfikir apa yang terjadi semalam dan sebagainya. Kadang-kadang sampai satu tahap dia tak pergi sekolah dan sebagainya, tak fokus. Jadi itu sikit sebanyak mengganggu kejayaan seseorang murid itulah. Okey, kita tengok isi yang ketiga, iaitu memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Okey, kebiasaannya orang yang emosi dia stabil, orang yang tak ada masalah, mereka lebih sihat lah. Dia rasa ceria, dia rasa happy, kan? Dan dia selalu jarang kena sakit lah, kan? Orang yang emosi dia tak stabil, dia kena sakit sebabkan hormon dia tak stabil. Okay? Kalau kita terlampau stres, kita terlampau bermasalah sangat, hormon dalam badan kita ni tak stabil. Kadang-kadang hormon itu yang mengganggu. Kadang-kadang dia menyebabkan kita mudah kena penyakit lah, kanser dan sebagainya. Okey, poin yang nombor 4, kita tengok merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Okey, kalau orang yang tak kena dera ni, pemikiran dia lebih fokus dan dia punya ingatan lebih baik lah berbanding dengan orang yang ada, dia lebih kepada trauma lah, kan? Orang yang ada masalah emosi dan sebagainya, kemalangan dan sebagainya, penderaan, mereka ada masalah dari sudut trauma, kan? Dia takkan teringat benda-benda yang negatif di dalam pemikiran dia, kan? Itu yang menjadi masalah dia, tak boleh nak mempunyai daya ingatan yang baik. Okey, seterusnya nombor 5, mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan getah. Betul, kalau kita tak ada penderaan, maksudnya tak akan ada kecederaan lah, kan? Kalau kita kena dera, kebiasaannya ianya akan menyebabkan kecederaan dan sebagainya lah, ataupun kecacatan kekal, ataupun kematian. Mendera ni sampai satu tahap boleh teruk kematian lah. Okey, dia tak nak bincang yang itu sebab minggu lepas kita dah sembang dah. Okey, kemudian yang seterusnya ialah pengurusan diri lebih terancang. Orang yang dia tak ada masalah penderaan dalam keluarga dia, ataupun dia tak ada masalah penderaan ini, mereka lebih terancang lah apa yang dia nak buat, apa semua dia tak ada masalah. Okey, seterusnya nombor 7, menjalinkan hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri lah, macam cikgu cakap tadi,
bila dia emosi dia stabil, dia tak ada masalah dan sebagainya, dia bergaul dengan kawan-kawan dengan lebih baik lah. Orang yang ada masalah ni, dia kebiasaan dia, orang yang ada masalah ni, mereka lebih suka bersikap menyendiri ataupun tidak mahu berkongsi kan. Sebab mereka sebenarnya tak tahu apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Okey, yang seterusnya ialah kita tengok nombor 8. Okey, nombor 8, bentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Okey, sentiasa bersabar setiap masalah yang berlaku. Dan bila tak ada masalah penderaan dalam keluarga ni, kita dapat tangani, kita bertolak ansur lah dalam keluarga. Dan jangan terlampau teruk sangat lah. Kadang-kadang bagi cikgu lah, masalah penderaan dalam keluarga ni selalunya melibatkan ibu bapa dan penjaga lah. Kemudian yang kedua mungkin melibatkan adik-beradik. Itu je, dia takkan pergi jauh lah. Jarang ada orang, tapi ada juga atuk nenek yang jaga anak ataupun jaga diri kamu tu pun ada juga kes. Tapi luar daripada itu tak ada lah. Jarang orang kena dera dengan orang lain, melainkan dia terlibat dengan sindiket jenayah lah, seperti penculikan, penyeludupan manusia dan sebagainya. Itu ada lah. Tapi kalau dari sudut kita ni, kamu-kamu ni, biasanya masalah ni ada dari sudut kekeluargaan ini sendiri. Okay, habis dah 8 isi penting yang telah diberikan. Cuba kamu tengok muka sebelah dia pula. Kemahiran berkata tidak dalam penderaan dalam keluarga. Okay, menjerit berkata tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang. Okay, kalau kamu kena masalah tu, dipukul, dicubit, digigit atau digoncang, katakan tidak lah. Okay, macam mana nak buat kan? Tapi cikgu pun susah lah nak kata. Kalau kamu buat macam tu ataupun kamu menjerit pun, lagi dia bantai. Kebiasaannya macam tu lah kan. Kebiasaannya macam tu kan. Bukan cikgu nak cakap benda yang tak betul, cikgu nak cakap benda yang realiti lah kan. Kalau kamu jerit ketika kamu kena dera, dia akan lagi dera kamu, lagi teruk. Maksudnya kamu apa? Kamu jerit, dia akan kalau orang yang dera tu, dia suruh diam. Kau cakap ke aku bunuh sampai tahap macam tu. Jadi dalam buku ni dia kata menjerit lah, tapi menjerit tu tengok situasi lah, tengok situasi. Kalau tujuan kita menjerit itu untuk sampai jiran dengar dan sebagainya, bagi cikgu itu tak ada masalah lah kan. Kita nak supaya orang lain tahu, di sekeliling rumah tahu. So bila orang sekeliling rumah kita tahu, mungkin orang akan report polis dan sebagainya, kalau itulah tujuan dia. Tetapi kalau lah kat rumah kamu tu jiran pun tak ada, duduk rumah kampung seorang tengah sawah padi kan, kamu jerit pun tak guna, orang tak dengar. Lebih baik kamu diam. Kamu diam, jangan buat apa-apa. Diam maksudnya tak payah menangis, tak payah apa lah. Lebih baik diam supaya orang yang tengah marah tu ataupun orang yang dera kamu tu, dia cepat reda lah daripada kemarahan dia. Kalau kamu bertindak balas, dia akan lagi berpanjangan lah. Kamu diam ataupun kamu menangis teresak-esak, itu pun kita, tapi jangan nangis lah. Kadang-kadang orang tengah geram ni, dia tibai kamu dia nangis lagi, dia geram kan. Jadi sebab tu cikgu bagi cadangan diam. Kalau menjerit ni, kalau sesuai, kalau sebelah rumah dia ada jiran dan sebagainya, itu sesuai lah untuk dia jerit, supaya dia nak jiran dia tahu, dan jiran dia mungkin rakam video ke apa ke, hantar ke balai polis dan sebagainya lah. Ada dua cara kaedah lah. Kemudian yang seterusnya nombor 2, berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Okey, orang maki kamu kan, kebiasaan ni dalam keluarga lah, maki kau ni macam balik bayar macam tu lah, apa dah bodoh lah apa kan. Benda yang betul cikgu cakap ni kan. Dan kalau itu kata tidak lah. Tapi bagi cikgu lah kan, bagi cikgu ni, pandangan cikgu tak setuju sangat dalam buku ni. Kalau kita kena maki ke apa, lebih baik diam dan tak berkata apa-apa lah, buat tak tahu. Orang tengah marah ni, kalau kita buat tak tahu, dia sejuk sekejap je kan. Jangan kamu menjawab-jawab. Kita cakap kau ni, kata tak lagi kena tibai. Okey, kemudian poin yang ketiga, berkata tidak kepada cercaan atau dimalukan di khayalak ramai pun. Okey, dimalukan dan sebagainya, kata taklah kita menafikan benda tu lah. Dan kalau kita kena tuduh dan sebagainya, kena buli, kena dera dan sebagainya kat depan khayalak ramai, kita katalah kita tak buat. Itu simple je kan. Kemudian seterusnya nombor 4, berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Okay? Kita tak nak lah aktiviti buli ni berlaku dari sudut keluarga, dari sudut kawan-kawan kan. Kemudian berkata tidak kepada sebarang ejekan lah. Kena ejek ni, ejek dengan buli ni, kebiasaannya buli dengan ejekan ni di sekolah lah. Okay? Kita cakap tak nak, ataupun senang je, kalau kamu tak nak kena buli, kamu jauhkan diri daripada orang yang buli kamu. Ataupun kalau terlampau dia cari kamu teruk sangat, kamu beritahulah kepada cikgu. Okey,
Cikgu simple lah. Kalau cikgu kan, orang buli-buli ni ada je kat sekolah kan. Kalau ada murid mengadu, kalau memang betul sungguh, cikgu tak terus ambil tindakan. Cikgu akan siasat lah kepada kawan-kawan dulu, tanya kan, dia buli tak, betul tak kan. Kalau kawan kata memang dia buli, dia ni apa semua, barulah cikgu ambil tindakan kan. Tindakan pun cikgu bagi amaran lah, tapi selalu cikgu bagi amaran, murid tak buat lah. Sebab kalau masih buat juga, berarti murid tidak menghormati guru. Cikgu kat sekolah senang je, cikgu bagi sekali cukup dah lah. Bukan cikgu garang ke apa, tapi memang cikgu cakap sekali, murid faham lah. Kalau cikgu ada hari ada satu kes tahun berapa lah kan, dia buli budak perempuan, dia budak lelaki buli budak perempuan tu mengadu kepada cikgu lah. Cikgu cakap sekali je, cikgu cakap jangan buat lah. Kalau cikgu sekali lagi cikgu dengar bunyi macam ni ataupun ada aduan daripada dia, kamu kena kan cikgu. Cikgu bagi amaran je tu, budak tu tak buat lah. Okay, sebab tu cikgu cakap kalau kamu kena buli di sekolah dan sebagainya, bagi tahulah kepada cikgu supaya cikgu boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Okay, seterusnya berkata tidak kepada sebarang ejekan. Okay, kalau orang ejek kamu buat tak tahu. Kalau cikgu lah simple je. Kalau orang ejek kita buat tak tahu. Orang kata gemuk kan, ataupun dulu cikgu gemuk masa cikgu tahun 6 cikgu tahun 6 cikgu gemuk, badan gemuk, orang ejek. Sekarang ni pun dah ambil gemuk orang kan. Orang ejek gemuk, kau dah lah gemuk apa semua. Cikgu pun buat tak tahu je kan, buat macam okay fine. Lepas tingkatan 1 tu cikgu masuk kawat kaki, geram lah orang ejek gemuk, masuk kawat kaki jadi kurus. Bila jadi kurus tu handsome pula kan. Tu contoh, ramai lah orang yang ejek-ejek tu pun dah tak ejek dah. Itulah, senang je. Kita tak payah ambil tindakan yang negatif, kita ambil tindakan yang positif. Okey. Seterusnya, okey, pengayaan secara berkumpulan hasilkan rencana berhutang. Katakan tidak. Okey, rencana ni kita buat kat sekolah nanti. Okey, seterusnya informasi. Okey, Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994, Akta 521 memberikan tafsiran keganasan rumah tangga sebagai perlakuan sengaja dengan disedarinya mendatangkan kecederaan dan ancaman ketakutan kepada mangsa. Ini mengikut lunas undang-undang lah, kita guna Akta Keganasan Rumah Tangga. Kalau pergi mahkamah, kamu boleh ambil tindakan kepada orang yang mendera kamu. Kalau dekat negara Eropah sana lagi dahsyat kan. Kalau dia dera anak dia, diorang didapati mendera anak mereka kan, anak kecil, mereka akan pisahkan antara anak tu dengan ibu bapa dia sampai tahap macam tu, dan mereka akan ambil tindakan kepada ibu bapa dia. Dekat Malaysia tak adalah sampai tahap akta yang macam tu, tapi dekat Amerika, dekat negara Eropah diorang buat. Kalau memang berlaku dia penderaan, diorang pergi doktor, diorang cek memang ada sahih kena dera, dia tahu, pergi ke mahkamah, diorang akan pisahkan. Kalau kadang-kadang mak ayah ni mungkin waktu tu dia marah, dia buat macam-macam lah, tapi sebenarnya dia sayang anak dia. Dan bila jadi macam tu, dia tak pisahkan diorang diorang pisahkan lah supaya ibu bapa ni menyesal lah. Jadi diorang tak nak jadi macam tu, diorang tak dera lah anak diorang. Begitulah keadaan dia. Okay, tuan Kebat, bagaimanakah kamu menepasi seseorang yang menjadi mangsa teror? Okay, pemikiran aras tinggi lah. Macam mana kita nak tahu kawan kita ni sebenarnya ada seorang yang mangsa dera, ataupun cikgu sendiri lah. Kalau cikgu senang tengok, cikgu belajar tentang psikologi, cikgu tahu bila cikgu sembang dengan seseorang ataupun cikgu tengok seseorang, cikgu dah tahu dia ni sama ada masalah ataupun tidak ada masalah kan. Cikgu dah boleh tahu. Cumanya cikgu kena tanya dia lebih detail lah tentang apa masalah yang dia hadapi. Cikgu sendiri, sebab tu cikgu tengok murid ni, cikgu tahu dah murid yang buat kerja, murid yang tak buat kerja kan, murid yang ada masalah dekat rumah kan. Kadang-kadang daripada sudut percakapan murid tu cikgu tahu. Cumanya cikgu tak pastilah tentang masalah yang sebenar. Cikgu kena tanya soal siasat. Okey, kalau kawan kamu mengalami macam tu, macam mana kamu nak tahu? Jadi kamu tengoklah. Kalau dia memang pergi sekolah, yang satu yang paling nyata ialah kita tengok badan lebam-lebam ke, bengkak ke apa, itu paling nyata lah. Kemudian yang seterusnya, kalau dia diam, tak bercakap kan, itu adalah tanda-tanda dia ni ada masalah keluarga. Okey, cikgu ingat sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita. Cikgu tak nak kamu, tapi seminggu kan kamu salin kot. Sekejap, kamu salin lah, sebab cikgu nak kamu menulis. Dan kita asyik belajar, tak menulis pun, nanti kamu punya kemahiran menulis tu berkurangan, ataupun kamu tak boleh tulis dengan cantik nanti. Cikgu nak kamu buka soalan 85 ni. Kamu salin kepentingan menangani penderaan dalam keluarga ada 8. Lepas tu kemahiran berkata tidak.
kepada penderaan dalam keluarga ada 5 tu, kamu salin dalam buku tulis pendidikan kesihatan kamu. Ada, setiap orang ada buku tulis pendidikan kesihatan. Salin je semula. Tujuan cikgu suruh salin ni bukanlah apa cikgu nak kamu training lah, tuliskan. So, kita tak sekolah ni banyak lah, kita tertinggal ataupun kurang. Jadi inilah masa untuk kita tulis, lagi pun seminggu. Kita akan jumpa minggu depan. Okay, jadi kamu salin lah, bagi siap. Dah siap, hantar kepada cikgu. Kemudian nanti kehadiran kamu cikgu akan kira berdasarkan kerja yang kamu hantar. Cikgu harap kamu siapkan lah. Okay, sayang kalau tak siapkan. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tak ada tindakan, tak jadi apa. Okay, ada orang dia ada ilmu tak ada tindakan, jadi apa. Jadi cikgu nak kamu berlatih dan bertindak lah, supaya ilmu dengan tindakan kamu itu membuatkan kamu menjadi orang manusia yang lebih berjaya. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja video kita pada kali ini. Kita akan jumpa pada sesi pengajaran dan pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.